Satu, seorang bini. Okey, menarik. Tak ada. Satu, kita orang panggil dia cadet pilot. Mula-mula orang panggil apa sebenarnya ni? Epaulet. 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 Ada nama betul dia epaulet. Ada orang panggil kong, ada orang panggil balak. Kenapa dia kat bahu? Sebab kerja pilot ni kita menggalas tanggungjawab. Itu menandakan berapa tanggungjawab yang kita pikul. Okay. Satu bar cadet pilot. Dia masih dalam latihan. Dia fly dia kena fly dengan instruktor. Ini kalau dalam airline lah. Dia report duty dekat syarikat penerbangan je, dia dah dapat satu. Dia dah kira sign kontrak apa semua. Okey, dapat satu. Dia kena fly dengan instruktor saja, dengan jurulatih. Masa awal-awal dia, saya tak ingat berapa sektor. Mungkin 40 macam tu. Dia fly kena ada safety pilot dekat belakang. So kalau kita pergi naik flight, kita perasan bila pilot tu masuk dalam kapal, dia naik 3 orang. Itu maksudnya training flight tu. Training flight. Dia ada 2 orang parti dia, jurulatih dengan safety pilot. And then after like 40 sectors, bila jurulatih tu dah berpuas hati dengan performance dia, jurulatih tu akan lepas dia untuk solo. Solo tu maksudnya dia fly dengan jurulatih je, dengan instruktor. Tak ada dah safety pilot. So maksudnya dia dah boleh perform pada certain level lah. And then after a while, bila dah 80 ke 100 sektor, jurulatih dah puas hati dengan performance dia, rasa dia dah boleh clearkan dia online. And then dia hantar pergi check lah. Pergi check ni kena dengan jurulatih yang lebih senior. Kalau dalam aviation kita panggil TRE, authorized examiner lah. Dia akan check cadet ni. Kalau lepas, dia orang sign borang, hantar cadet ni pergi office untuk interview. Dan bila dapat semua interview, dia akan dapat 2 balak. 2 balak ni kita panggil second officer. Second officer ni dia fly dengan orang panggil line captain lah. Dengan captain biasa, bukan captain instructor. Dia boleh fly biasa macam flight komersial biasa. And then after certain hours, 1500 jam, dia clock, dia fly tu, dia kena ambil lagi satu exam, simulator dengan exam berkomputer. Kalau lepas dua-dua tu, dia akan naik 3 balak. 3 balak kita panggil first officer. Biasa dalam dunia aviation komersial ni, yang lamanya dekat first officer dengan captain lah. Sebab once you hit, dia dah 4 balak tu sampai seumur hidup, sampai pencen lah. First officer ni nak naik kepada captain, dia bergantung kepada syarikat penerbangan tu lah. Setengah-setengah syarikat penerbangan dia letak limit requirement 3,000 jam. Setengah airline dia letak 4,000 jam, ada yang letak 5,000 jam pun ada. Itu bergantung pada airline. Bila let's say katalah 4,000 jam, company dah tengok, okey, dia ni dah due untuk command, dia orang panggil. Boleh pakai 4 balak. Dia akan pergi assessment, pergi kelas, pergi balik simulator apa semua, buat gerbang-gerbang, and then kena buat balik line training macam mana cadet tadi tu buat. Sampailah jurulatih rasa dia dah ready untuk dilepaskan online. And then sama juga proses dia, dah buat test, dah buat check, and then senior instructor tu nanti akan hantar balik ke office untuk interview apa semua, dan dapatlah 4 balak. Dan 4 balak tu pakailah sampai pencen, ataupun kalau sampai selagi lesen dia valid lah. Macam tu cerita dia. Oh, so 1 balak ke 2 balak tu cepat lah. Sekejap je. 3 ke 4 tu lama. 3 ke 4 tu lama. 2 ke 3 pun sekejap kan? 2 ke 3 sekejap, 1,500 jam. 2 ke 3, 1,200, second officer ke first officer, 1,500 jam tu agak-agak berapa lama selalunya? Kalau sebelum Covid, setahun setengah, 2 tahun. Sebelum Covid lah, macam zaman kita duk fly hari-hari apa semua, setahun setengah, 2 tahun dah clock lah. You all maksimum satu hari boleh pergi berapa jam? Okey, kalau itu kena rujuk flight time limitation. Dia dalam company punya policy manual, dia ada publish. Kalau satu hari dia start dengan reporting pukul berapa pagi, pukul berapa. Awal pagi dia pendek. Dia punya limitation untuk fly.
Kalau lepas pukul 6 pagi tu dia ni pula. And then table dia tu reporting pukul berapa sektor, lepas tu acclimatize ataupun tak acclimatize. Acclimatize ni maksudnya kita operate within 2.5 hours punya time region. Maksudnya macam Malaysia ni GMT plus 8. So sama ada GMT plus 10.30 ataupun 7.30 lah. In between tu. Region kita operasi tu. Dia tengok pula berapa sektor. Then dia akan, table tu akan beritahu, okay, you hari ni boleh fly berapa jam. Dia bukan fly, dia kita punya duty limit. Daripada kita report sampai kita touchdown. Itu ni. Kalau standard dia dalam dulu setahun dia limit 800 jam. Itu CAAM punya requirement. Okey. Ini kita nak tanya sikit pasal apa kejadian baru-baru ini dekat di Colorado United 328, plat penerbangan 328, pesawat Boeing 777-200. Right after take off, engine starboard. Engine number 2, yes. Engine number 2 terbakar di udara. So dia orang dapat patah balik dengan selamat, semua tak ada apa-apa. So apa sebagai seorang pilot, kalau you ada dalam cockpit dalam kapal terbang ni, apa prosedur yang you jalankan? Okey, daripada video yang kita tengok dekat social media tu, dia bukan saja terbakar. Dia enjin dia tu separuh cowling, orang panggil cover dia tu, kita orang panggil cowling. Cowling tu tercabut. Dah tercabut dan nampak pun api, tapi nampak dia punya fan tu masih berpusing. Kalau dah sampai tahap macam tu, kita orang panggil dia engine severe damage. Engine severe damage. Cuma engine severe damage, kita ada checklist yang kita dah dilatih yang untuk hafal dan untuk perform bila kejadian macam ni berlaku. Checklist tu kita orang panggil engine fire or severe damage or separation, non-normal checklist dia orang panggil. Benda ni memang kena hafal word by word. So kalau benda ni jadi, sebabkan saya bawa 737 dengan 777 ni lebih kurang aja dia punya sistem dia. Benda ni jadi, satu, dia akan keluar fire warning bell. Fire warning bell, dia ada lampu megah dekat kita punya depan mata tu. Lepas tu ada caution punya lampu pun keluar, master caution punya lampu, dan dia akan keluar engine. Lepas tu dekat kita punya center console ni, dia ada tiga switch, satu untuk engine 1, APU dan engine 2. Kalau jadi macam ni, engine 2 punya switch tu, fire switch tu akan menyala lah. Apa yang kita orang buat kalau jadi macam ni, satu, first kita orang cancel dia punya warning bell tu. Kita cancel warning bell tu supaya boleh tenang sikit, kita boleh perform kita punya non-normal checklist tu dengan tenang lah, dapat tenangkan sikit. Cancel yang tu, and then kita perform dia punya non-normal checklist tu by memory lah. By memory. Dia nak jadi pilot, ada benda-benda yang kita kena memorize by word. Contohnya macam ni lah. Yang ni contohnya fire engine ni. Lagi satu rapid decompression. Benda tu kalau jadi je memang terus pump. Buat tap. Kena ingat macam baca Al-Fatihah. Betul. Betul. Dia ada part dalam manual kita orang ni yang memang kita orang kena hafal. So kalau jadi macam tu, cancel fire warning. Lepas tu nak confirmkan tu engine fire, kita tengok pula parameters dia. Dekat cockpit tu ada parameters dia, kita boleh tengok. Dia ada N1, N2 tu dia punya kipas tu. Kipas tu dia ada banyak sebenarnya dalam tu. Ada banyak. Dia N2 tu yang high speed dan kecil kat dalam, N1 yang dekat luar yang besar tu. Kita tengok dia ada parameters dia, and then daripada parameters tu lagi satu exhaust gas temperature, lepas tu oil pressure, oil temperature apa semua, adalah parameter tu. And then daripada parameter tu baru kita orang boleh concludekan, okey, memang betul engine fire ataupun engine severe damage ataupun engine separation. And then tiga condition ni dia punya checklist sama. Tutup throttle, tutup thrust, tutup minyak, and then tarik fire switch tu. Bila tarik fire switch tu,
dia akan tutup supply minyak, supply angin dan supply elektrik. And then kita perform lah apa yang patut. Kalau enjin tu masih terbakar ke apa semua, dia ada fire extinguisher dia. Setiap enjin ada 2 biji. Itulah yang dia buat. Yang kalau tengok dalam video United 328 tu, dia ada cakap, kalau dengar conversation dia dengan ATC, dia ada bagi tahu, tunggu kejap, kita ada checklist nak kena buat. Dia kena perform checklist tu dulu, baru dia boleh patah balik apa semua. Sementara dia nak radar vector pusing bawah apa semua, dia nak landing balik runway 26 tu, sambil tu dia buatlah checklist tu. Buat checklist tu just nak secure engine tu, nak isolate engine tu daripada bekalan minyak, bekalan angin, bekalan hidrolik, benda-benda macam tu. Bila dah isolate tu, dia tak adalah risiko nak terbakar, lagi marak kan, nak merebak apa semua. And then bila tengok masa dalam video tu pun seronok lah tengok benda tu. Sebab kita belajar. Sebab engine failure ni, pilot ni, ada orang selalu tanya saya pasal lesen. Pilot ni nak renew lesen, dia bukan macam lesen kereta. Kita pergi berjawab pos, kita bayar duit, dah settle. Setiap 6 bulan kita orang kena pergi simulator check. Dan 6 bulan, setiap 6 bulan. Dan simulator check ni dia akan bagi senario-senario macam ni lah. Engine failure, engine fire, rapid decompression apa semua. And then kita kena perform lah. Bila kita dah kena perform, barulah examiner tu akan tell, okay, pass. Then baru bawa pergi CAM. Bayarlah pula 500. Oh, you mesti bayar? Bayar sendiri. Yang tu tak boleh claim. Okay. So, dalam keadaan yang sebegitu, apa yang kita tengok itu, semua you all kena tenang lah kan? So, macam mana awak pernah mengalami situasi yang membuatkan nampak macam gelabah gila tapi awak kena tenang ni, ada? Pernah. Sebab saya rated untuk masuk Kathmandu. Sebab okey, Kathmandu ni dia nak kena ada special rating untuk pilot masuk. Dia bukan semua pilot boleh masuk. Untuk dapat rating tu, dia akan tengok kita punya experience daripada flying hours, dah berapa lama apa semua dengan kapal yang kita fly tu lah. Kenapa Kathmandu special sangat? Kathmandu ni dia dekat Nepal. Nepal tu banjaran Himalaya tu, sepanjang tu. Panjang Himalaya. And then airport Kathmandu ni dia bukan setengah airport tu kita lalu lembah dan boleh, sebab kita nak approach landing ni dia nak kena ada berapa 20 macam lebih kurang 20 batu yang line of sight dia straight je. Kathmandu tak ada. Kathmandu ni dia punya airport, dia Kathmandu town tu itself, dia terletak macam dalam kawah tau. Keliling tu gunung, bukan bukit, gunung. So bila nak approach tu, sini runway, sini gunung. Kita approach daripada atas ni. Daripada atas ni bila sampai certain distance, baru kita dive. Benda ni kena ada extra training lah, extra experience. So apa yang pengalaman saya dulu, saya pernah take off out of Kathmandu, dan take off out of Kathmandu tu, dia take off sebabkan dia dalam kawah, dalam kawasan macam kawah. Bila take off tu, dia kena pusing tu. Pusing sampai 11,500 kaki baru dia boleh set course. Kenapa? Dia pusing naik sampai 11,500 sebab dia nak bagi clearance kepada gunung-gunung keliling tu. Oh, dia tak boleh terus naik. Tak boleh. Dia kena pusing dulu. Dia pusing sampai 11,500 baru kita set course. Set course nak menghala ke mana? Kalau macam kita nak balik ke KL ni, menghala ke timur lah. Masa kita climb tu 11,000, elok 11,500. Warning horn untuk rapid decom bunyi. Rapid decompression maknanya dalam bahasa Melayu dia dah bagi tapi itulah tekanan hilang tekanan udara rendah dalam kabin dalam kabin. Masa tu dalam 11,000 11,500 je tu lah. Biasanya emergency macam ni dia datang bila you tak expect. Bila you tak expect, dengar je bunyi warning horn tu, tet, kita pun
stun lah sekejap. Dia manusia, dia standard manusia semua macam tu je. Kalau tiba-tiba kena dia stun sekejap. Bila stun sekejap, saya tengok dekat chart tu, dekat map tu, tengok gunung kat situ berapa tinggi. Gunung kat situ kalau tak silap dalam 10,000 kaki tinggi. Kita baru 11,500. Antara salah satu checklist dalam rapid decom ni, kita kena descend to 10,000 feet. Dalam hati kata sudah. Descend maknanya turun lah. Kena turun supaya tekanan dalam kabin tu boleh stable. So bila dah mula stun, tapi stun pun tak lama lah sebab kita dah train benda ni, kita dah buat every now and then dalam base check apa semua kita dah buat. Kita memang dah well trained. So tapi sifat manusia tu biasalah bila terkena warning, bila kita tak expect apa semua tu, dia terkejut sekejap. Ada dalam 10 saat, lepas tu termenung je nak cari button apa semua. Dan bila kita dah sedar balik, kata ini rapid decom ni. Apa benda buat? Itulah benda yang kita hafal tu apa semua tu, kena keluar balik lah. Petiklah mana button, pakai oxygen mask, establish communication, set regulator 100%, bukan ikut turutan tu lah. Itu apa yang saya cuba cerita je lah. Lepas tu kita buat apa semua tu, kita buat checklist apa semua. Alhamdulillah lepas tu boleh recover. Boleh recover balik, benda kita punya outflow valve itu apa semua boleh recover apa semua. And then kita teruskan je lah. Cuma lepas tu nak kena tulis report je lah.